Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMM FC dengan Kota Ranger FC bagi saingan peringkat separuh akhir kedua. Perlawanan berlangsung di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Berangkat sama Paduka Adinda dan Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. DPMM FC mendahului perlawanan pada minit ke-13 menerusi tandukan Shahrazin Said berpunca daripada sebakan sudut Muhammad Hendra Azam Muhammad Idris. Pada minit ke-24, Abdul Azizi Ali Rahman menggandakan pendahuluan DPMM FC dengan tidak mensia-siakan bola terlepas daripada penjaga gawang lawan. Keputusan DPMM FC 2 dan Kota Ranger FC 0 kekal sehingga ke whistle penamat. Dengan keputusan tersebut, DPMM FC mara ke perlawanan akhir dengan agregat 3-0 dan bakal berdepan Kasuka FC. Perlawanan akhir dijadual berlangsung 4 Disember depan. Bagi menyemarakkan lagi musim Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar, Brazilian Football Academy BFA sendirian berhad kemarin menganjurkan kejohanan BFA World Cup 2022 di Peak Club Brakas, antara yang menyertai kejohanan Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Anakda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururo Bolkiah, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad Amir. Bagi kategori bawah 8 tahun, tempat pertama dimenangi pasukan Korea Selatan dan pasukan Brazil pula di tempat kedua, manakala tempat ketiga pasukan Switzerland. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad Amir menyertai pasukan Switzerland. 6 kategori dipertandingkan secara round robin, iaitu kategori bawah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun dan 16 tahun. Festival Kudang 2022 adalah salah satu strategi dalam usaha membantu Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mempelbagaikan ekonomi dengan mempromosikan pertumbuhan serta menyokong sektor pelancongan domestik di negara Brunei Darussalam. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, salah satunya ialah inisiatif yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Kudang melalui acara Festival Kudang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan perkara tersebut semasa ditemui pada perasmian Festival Kudang. Pelancongan masa ini kalau dilihat ada dua tu. Satu ialah international pelancong datang ke Brunei dan juga domestic pelancong. We are trying to also encourage bukan saja international visitors coming to Brunei, malah menggalakkan penduduk tempatan untuk melancong dalam negeri. Jadi ini antara inisiatif yang kita ni pihak kementerian ialah merevive lagi kenali negara kita ni. Jadi alhamdulillah saya harap pihak macam mukim-mukim lain, kampung-kampung lain akan dapat mengikuti jejak langkah yang telah diusahakan oleh pihak Kampung Kudang dalam mengusahakan dalam mempromot domestic tourism dan juga international tourism ke negara ini. Festival Kudang berslogankan Siok Indah Beranti dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kudang dan Pak Nunuk dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan melalui pendekatan senegara, dikendalikan melalui 3 konsep iaitu Eko Pelancongan, Riadah Keluarga dan Tamu Bazar.
Festival bertujuan untuk mempromosikan produk-produk ekopelancongan yang terdapat di Kampung Kiudang sebagai destinasi pelancongan domestik yang menarik untuk dikunjungi. Festival antaranya diisikan dengan aktiviti riadah berbasikal sejauh 45 km menuju ke Tasik Merimpun, senam robek keluarga bahagia dan riadah berjalan kaki sejauh 2 km. Juga diadakan acara Kampungku Parade. Sebagai penerima anugerah pelancongan berasaskan Komuniti Standard ASEAN, Majlis Perundingan Kampung Kiudang sentiasa melihat ke hadapan, terutama meneroka peluang-peluang yang ada dengan melibatkan penyertaan masyarakat kampung, khususnya dalam industri pelancongan. Daripada kaedah untuk kita ni meregroup lagi, khususnya penduduk kampung untuk memperkukuhkan lagi produk-produk ekopelancongan yang sedia ada. Jadi orang ramai dengan sendirinya dapat mengetahuilah apakah jenis-jenis produk-produk pelancongan yang disediakan oleh Majlis Perundingan Kampung. Hubungan dua hala dan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia diperkukuh dengan berlangsungnya Majlis Ramah Mesra dan Pelancaran Alumni Universiti Pengurusan dan Sains MSU Brunei Chapter. Dianjurkan oleh MSU, majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Pelancaran alumni MSU Brunei Chapter disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid, Presiden MSU. Pelancaran alumni MSU Brunei Chapter dihasrat dapat memperluaskan dan menggerakkan lagi rangkaian alumni MSU khasnya di negara ini untuk terlibat secara proaktif dalam pelbagai aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Menyedari keperluan bagi kerjasama pintar antara komuniti kampus dan setempat serta selaras dengan Wawasan Brunei 2035, Universiti Pengurusan dan Sains MSU menerusi alumni MSU Brunei Chapter menjalinkan kerjasama dengan Majlis Perundingan Kampung Belimbing Mukim Kota Batu, khususnya Taman Riadah Tasik Serubing. Sehubungan itu, kemarin diadakan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU merangkumi aspek jalinan komuniti, pembangunan modal insan, penyelidikan serta pendidikan dan pembelajaran. Majlis berlangsung di Taman Riadah Tasik Serubing. Terdahulu diadakan Thumbprint Sustainable Development Goals diikuti dengan aktiviti Breastwalk di sekeliling taman berkenaan dan penanaman pokok, antara yang menyertai Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Acara diteruskan dengan penandatanganan MOU yang disaksikan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini sebagai Kampung Angkat MSU. Kampung Belimbing bakal menjadi pusat kepada aktiviti-aktiviti komuniti melibatkan alumni MSU Brunei Chapter, komuniti setempat serta pelajar. Seorang pelajar untuk memberikan kesedaran jangka panjang, melihat bahawa isu-isu pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal menjadi perkara yang penting untuk kita menjadikan budaya hidup kita. Dalam usaha mendekatkan dan mengukuhkan lagi silaturahim bersama penduduk kampung, Jabatan Daerah Temborong melalui bahagian institusi Mukim dan Kampung mengadakan program Ke Kampung Kitani. Acara berlangsung di Balai Raya Kampung Selapun, Mukim Batu Apoi, Daerah Temborong.
Perasmian program disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Program diisikan dengan acara walkathon menuju ke Taman Aitenam yang diselajurkan dengan perasmian papan tanda. Juga diadakan penanaman pohon bagi program Green Protocol. Turut hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Tembolong. Sebagai salah satu platform bagi agensi-agensi kerajaan swasta dan NGO untuk berhubung dan menyampaikan maklumat terus kepada penduduk-penduduk kampung, terutama sekali bagi kampung-kampung yang jauh daripada Pekan Bangar. Perkemahan Remaja Aktif, Admirable, Charismatic and Excellent ACE yang diadakan selama 4 hari berakhir kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Ang Swee Hoi, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Perkemahan disertai oleh 35 pelajar dari 5 buah sekolah menengah terpilih yang menyasarkan remaja berumur 12 hingga 15 tahun. Dengan adanya perkemahan tersebut, ia dihasrat dapat membantu mengurangkan kes-kes gejala sosial. Selain itu juga, para peserta dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk mendidik dan berkongsi maklumat sesama rakan sebaya. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM kali kelima bagi memilih ahli jawatankuasa eksekutif Exco dan ahli jawatankuasa tertinggi bagi sesi 2022-2025. Mesyuarat diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mesyuarat antara lain bertujuan bagi meneliti dan mengesahkan minit laporan AGM keempat, laporan bendahari dan laporan setiausaha agung. Juga dibincangkan beberapa projek-projek di bawah MKM bagi membantu masyarakat yang memerlukan. MKM kini mempunyai hampir 100 ahli yang berdaftar, termasuk ahli-ahli Youth Wing MKM. Ini adalah mesyuarat AGM atau mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat utama adalah untuk undian jawatankuasa baru, iaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Kami mengharapkan lebih banyak ahli belia menjadi jawatankuasa supaya ada satu peralihan kepimpinan. Kucing merupakan haiwan peliharaan yang paling popular di negara ini. Membelai kucing boleh mengembirakan hati, memberi ketenangan dan juga mengurangkan tekanan. Salah satu tempat kegemaran orang ramai untuk berkunjung dan berinteraksi bersama kucing ialah Uncle Cat Cafe yang terletak di rancangan perumahan negara Kampung Rimba. Laporannya bersama Muhammad Saifullah Haji Muhammad. Dibukakan pada tahun 2017, Uncle Cat Cafe merupakan bisnes kecil-kecilan keluarga. Menurut pemiliknya, Awang Haji Mardini bin Abdul Rahman, kafe tersebut menyediakan tempat permainan khas kucing dan membolehkan orang ramai melihat lebih dekat serta membelai pelbagai jenis baka kucing. Basically kerana kafe ini baru masih, dia pulang ada cabarannya macam yang kami selalu hadapi ialah ni memastikan kebersihan ini. Cabarannya itulah kebersihan dan dorang punya kesihatan dorang. Pencinta kucing yang berminat untuk mengunjungi Uncle Cat Cafe boleh menempah slot terlebih dahulu kerana ruang tempat yang terhad. Tempahan boleh dibuat melalui Instagram @UncleCatCafe. Muhammad Saifullah Haji Muhammad melaporkan untuk Berita RTV. Status harian norma baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 641 kes dilaporkan sembuh.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC melalui bidaan 1 minggu akan diumumkan hari ini, 28 November 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan keputusan tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penanda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan. Penanda yang berjaya adalah dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 2451990 atau 2451991, WhatsApp 7181641 atau email info_ltd@jpd.gov.bn. Berita sukan, negara Brunei Darussalam menyertai kejohanan 10 Pin Bowling Para Terbuka Thailand 2022 yang berlangsung di Bangkok, Thailand bermula hari ini hingga 3 Disember 2022. Kejohanan dianjurkan oleh Thailand 10 Pin Bowling Association TTBA, ASEAN Bowling Federation ABF dan World Para Bowling Federation WPB. Atlet-atlet negara berlepas ke Thailand kemarin. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam PCBD telah membuat persediaan awal bagi menyertai kejohanan tersebut dengan menghantar kontingen terdiri daripada 3 orang atlet, orang kelainan upaya penglihatan, seorang jurulatih dan seorang pengurus pasukan. Atlet-atlet negara akan mengambil bahagian dalam acara persorangan, bergu dan trio yang menjalani latihan intensif sejak 3 bulan lepas. Alhamdulillah, harapan memanglah untuk meraih beberapa pingat yang dapat diperolehi, dan yang penting sekali adalah di antara objektif mengantar Paralimpik ini adalah satu, untuk melihatkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa agar melihat peluang-peluang yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjadi orang yang seperti biasa.